Semasa anda mengalami stres, anda boleh mengalami ketegangan otot di kepala, tengkuk, bahu dan bahagian lain badan. Anda juga boleh mengalami sakit kepala, insomnia, rambut gugur, perubahan selera makan, cerit-berit, gangguan nafsu seks, sakit dada dan boleh mengalami serangan jantung. Stres yang berpanjangan boleh melemahkan sistem imuniti dan badan terdedah pada jangkitan penyakit. Seterusnya kita akan mengulas jenis-jenis stres. Secara umumnya terdapat 5 jenis stres. Yang pertama ialah stres baik. Stres baik tidak akan mendatangkan kesan buruk. Sebagai contoh, stres yang kita alami daripada majlis perkawinan ataupun majlis anugerah kecemerlangan akan membantu kita untuk mencapai matlamat hidup. Yang kedua ialah stres akut, yaitu stres yang paling biasa ditemui dan berlaku sepanjang hari. Stres ini juga tidak akan memudaratkan. Stres akut merupakan tindak balas tubuh badan kita terhadap ancaman nyata yang dilihat di sekeliling kita. Sebagai contoh, kita akan mengalami stres akut apabila melihat seekor ular. Jenis stres yang seterusnya ialah eustress. Eustress akan membantu tubuh badan kita untuk lebih berwaspada dan bersedia dalam menghadapi rintangan. Eustress akan membantu kita untuk membuat keputusan yang bijak. Stres yang keempat ialah distress internal. Distress internal akan memberikan kesan buruk terhadap tubuh badan kita. Stres ini biasanya berlaku akibat pengalaman harian seperti masalah keluarga hingga menyebabkan badan merasa tidak nyaman. Akhir sekali ialah hypostress. Stres ini seringkali terjadi apabila seseorang individu tidak menemukan tekanan maupun kebimbangan dalam hidupnya. Hypostress terjadi berawal dengan kebosanan yang sangat ekstrim hingga menyebabkan tidak ada motivasi untuk bangkit melakukan pekerjaan bermanfaat dalam diri. Punca-punca stres dalam kalangan pelajar universiti.
Terdapat 3 punca stres dalam kalangan pelajar universiti, iaitu yang pertama pengurusan masa, kedua masalah kewangan, ketiga faktor persekitaran. Yang pertama, pengurusan masa. Pengurusan masa yang tidak teratur menyebabkan tekanan dalam kalangan pelajar dari segi fizikal dan mental. Sesetengah pelajar akan mengalami tekanan kerana banyak tugasan yang diberikan dan perlu disiapkan pada masa yang sama. Bagi pelajar yang bekerja secara sambilan pula lebih cenderung mengalami tekanan sekiranya tidak mengatur masa dengan baik. Tidak asing bagi pelajar akan membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah pada minit-minit terakhir juga akan menyebabkan pelajar tersebut mengalami tekanan kerana tidak mengurus masa mereka dengan baik. Yang kedua, masalah kewangan. Pelajar akan mengalami stres kerana terbeban dengan masalah kewangan yang perlu mereka biayai, termasuklah yuran pengajian dan kos sara hidup semasa berada dalam tempoh pengajian. Menurut Nurlaila, Nurain, Iman Atira dan Suhaila, mereka melakukan kajian terhadap 223 orang siswa IPT. Walaupun terdapat pinjaman PTPTN dan beasiswa, pelajar tetap terbeban dengan masalah kewangan kerana kos sara hidup yang semakin meningkat. Yang terakhir, faktor persekitaran. Persekitaran yang kondusif amat penting bagi seseorang pelajar untuk menelaah pelajaran dengan baik. Persekitaran yang bising terutamanya ketika waktu kuliah boleh menyebabkan pelajar mengalami stres kerana mereka tidak dapat fokus ketika waktu kuliah. Keadaan bilik yang sempit dan kurang selesa ketika di dalam dewan kuliah menyebabkan pelajar bersesak-sesak untuk menjalankan sesi kuliah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Siti Hatijah binti Aziz Tabah. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda 5 pesan stres kepada pelajar. Stres boleh mengakibatkan kita sering lupa dan susah untuk fokus. Ini kerana apabila stres, kita akan susah fokus kepada perkara yang berlaku di sekeliling kita. Masalah ini bukan sahaja memberi impak negatif kepada kehidupan seharian, akan tetapi ianya juga memberikan kesan negatif kepada tugasan yang akan kita selesaikan. Apabila kita susah fokus terhadap suatu kerja itu, maka tugasan itu tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah insomnia. Apa itu insomnia? Insomnia adalah satu penyakit yang dihidapi oleh manusia yang mengalami masalah susah tidur pada waktu malam. Mereka yang menghadapi stres tidak boleh berhenti berfikir walaupun pada waktu itu tubuh badan mereka memerlukan rehat. Apabila tubuh mendapat kurang rehat, maka tubuh badan mereka akan menjadi lesu pada hari yang berikutnya. Yang ketiga adalah sakit kepala. Seseorang akan mengalami sakit kepala apabila berlaku pengecutan otot yang menyebabkan ketegangan fizikal dan juga tekanan emosi. Sakit kepala ini akan berlaku sekali ataupun berulang-ulang kali dalam minggu yang sama, bergantung kepada tahap stres yang dialami oleh seseorang itu. Kesan yang keempat adalah masalah jantung. Hormon berperanan untuk memastikan kesihatan seseorang adalah berada dalam keadaan yang baik. Hormon juga adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh endokrin yang memiliki kesan tertentu kepada aktiviti organ lain dalam tubuh badan manusia. Tetapi ketidakseimbangan hormon ini boleh diatasi dengan mengambil makanan yang seimbang. Kesan yang kelima adalah sistem penghadaman terganggu. Tahukah anda bahawa stres yang kronik boleh mengganggu ketidakseimbangan sistem penghadaman manusia? Simptom seperti mual, makanan susah untuk dihadam, dan juga perut berangin mungkin berpunca daripada stres. Sekiranya kita menghadapi simptom seperti ini, pastinya kualiti kesihatan kita akan terjejas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang.